اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ini kitab Pati Paridah, muka surat 37. Bagi yang ke-10 daripada atas. Surat 37 bagi ke-10 daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. Sifat takwin, takwinun, sifat takwin, dan menjalani Maturidiyah. Ulama-ulama Usuluddin yang mengikut aliran Imam Abul Mansur Al-Maturidi menjalani akan ada lagi sifat Allah, ada lagi sifat Allah yang dinamo dengan sifat takwin. Erti bagi sifat takwin mengada. Kalau kita biasanya ertinya, erti takwin mengada, iaitu sifat takwin, sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala, yang dengan dia, dengan sifat takwin, mengada akan sesuatu dan mentakdak akan dia akan sesuatu. Hak ni hak menjalani Maturidiyah. Adapun di bawah tu dan Asy'ariyah, ulama-ulama yang mengikut aliran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berkata, tak ada bagi Allah sifat takwin ini, bahkan yang tersebut daripada ijab dan i'dam, ta'alluq, tanjizi, hadis, ta'alluq dari hadis bagi qudrah jua. Dia ada dua aliran, Maturidiyah kemudian Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah. Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah. Maturidiyah, ulama-ulama yang mengikuti jalanan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah,
ulama-ulama yang mengikut jalanan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini dalam pembicaraan ilmu tauhid. Kalau kita pergi kepada pembicaraan ilmu fiqh, Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah itu bukan Imam Syafi'i. Asy-Syafi'iyah ulama-ulama fiqh yang mengikuti jalanan Imam Syafi'i. Bukan Asy-Syafi'iyah itu Imam Syafi'i. Asy-Syafi'iyah ulama-ulama fiqh yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Malikiyah ulama-ulama fiqh yang mengikuti mazhab Imam Malik. Hanafiyah ulama-ulama fiqh yang mengikuti jalanan Imam Hanafi. Hanabilah. Hanabilah ni bukan Imam Ahmad bin Hanbal. Hanabilah ulama-ulama fiqh yang mengikuti jalanan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Dia gitu. Asy-Syafi'iyah. Contohnya di kalangan ulama-ulama kami berpandangan. Di kalangan ulama-ulama kami berpandangan, siapa kami? Asy-Syafi'iyah. Kita dengar Asy-Syafi'iyah. Bukan Imam Syafi'i. Asy-Syafi'iyah ulama-ulama fiqh yang mengikuti jalanan Imam Syafi'i. Itu Asy-Syafi'iyah. Sini Maturidiyah, Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah. Maturidiyah ulama-ulama tauhid yang mengikuti jalanan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Asy'ariyah, Asy'ariyah, Asy'ariyah boleh, Asy'ariyah pun boleh. Ulama-ulama tauhid yang mengikuti jalanan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu fiqh. Kemudian tauhid pula mazhab Imam Asy'ari dan mazhab Imam Maturidi itu fiqh. Tasawuf pula mazhab jalanan Imam Ghazali, jalanan Syekh Junaid Al-Baghdadi, jalanan Abul Hasan Asy-Syazili. Itu hak tasawuf. Jadi tauhidnya mazhab Asy'ari, mazhab Imam Asy'ari dan mazhab Imam Maturidi. Itu ahli sunnah wal jamaah di kalangan ulama khalaf. Kemudian jalanan ulama salaf ni, jalanan ulama salaf termasuk jalanan Imam Syafi'i kita. Itu jalanan tauhid, jalanan ulama salaf. Tetapi yang silsilah sampai ke kita, jalanan usuluddin tauhid ni jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi. Yang mana silsilah pegangan ilmu jalanan Imam Asy'ari Maturidi ni ada jalanan silsilahnya adalah jalanan ulama-ulama salaf. Sebab tanpa jalanan ulama salaf tidak adalah jalanan ulama khalaf. Ini kita bicara sedikitlah untuk kita kena faham sini. Kita biasa kalau bicara tauhid pergi kepada ayat-ayat mutasyabihah. Ayat-ayat yang mutasyabihah. Contoh ayatnya istiwa 'alal arsh, summa istawa 'alal arsh. Kemudian istiwa Allah Taala atas arasy. Maka jalanan ulama salafnya macam mana, jalanan ulama khalafnya macam mana. Kedua-dua ni jalanan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian jalanan ulama khalaf ni jalanan ulama kemudian. Dia kalau sebut salaf, yang masyhurnya adalah 3 kurun yang pertama. Masuk kurun yang keempat dipanggil jalanan khalaf. Khalaf ni hak belakang lah pula, hak kemudian.
dalam pembicaraan tauhid usuluddin, yang mana khalafnya tauhid usuluddin direct kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di 3 kurun yang pertama pegangan solid. Pegangan solid pada masa Nabi waktu tetaplah, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, pada masa tabi'in, sampai kurung yang kedua, kurung yang ketiga, bab pegangan solid. Akidah direct pada Al-Quran dan hadis. Masuk kurung yang keempat, ini pada masa pemerintah Abbasiyah. Jadi yang masuk Islam bukan lagi di kalangan orang Arab yang memahami ayat Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah bahasa mereka. Di kalangan orang Ajam, maka keluarlah kaedah sifat 20 kurun yang keempat. Kemudian kurun yang keempat ni yang mana yang masuk Islam tu bukan lagi orang Arab. Jadi kalau Quran sebut istiwa alal arsh, summastawa alal arsh, orang Arab pegangan orang salaf berpegang istiwa Allah atas arasy. Kemudian apabila yang masuk Islam ni bukan lagi orang Arab, apa makna istiwa orang Arab tu bahasa dia? Dia berpegang sebagaimana ayat Al-Quran menyebut. Ayat Al-Quran menyebut begitu, mereka pun pegang begitu. Kemudian serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila yang masuk Islam ni bukan lagi orang Arab, nak letak terjemahan apa hak istiwa kepada bahasa masing-masing. Ni timbullah ulama khalafnya letak makna yang selayaknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni ulama kemudian. Di awal Islam mereka solid serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat sebut yadullah, tangan Allah. Tangan ni jadi bahasa Melayu dah jadinya. Ni Arabnya yadullah dah, mereka faham, mereka berpegang ayat sebut yadullah. Lepas tu serah makna kepada Allah. Kita terjemahan tu tangan. Tangan tu lari dah. Lari bukan lari, maknanya sudah bukan ayat Al-Quran. Yadu. Kemudian bal yadahu, bukan 2 tangan. Aidina, tangan-tangan kami, ini tangan-tangan Allah. Ini dipanggil ayat mutasyabihat. Sebut tangan tu selundup. Sebab apa? Sebab Al-Quran sebut yadu, yadahu, aidina. Tak ayat Quran. Kalau kita kok 1 tangan, 2 tangan, kemudian tangan. Lepas tu apa makna? Kita jadi hak Arab terjemah Melayu satu dah. Kemudian apa kehendak ayat? Jadi ulama kemudian letak makna yang selayaknya. Ulama dahulu dah berpegang sebagai nak kau sebut apa kehendak ayat, serah kepada Allah. Kalau pakai zahir jadi berlawan. Pakai zahir jadi berlawan. 1, 2, 3 dah berlawan. Yadullah, 1 je tu tangan. Yadahu, 2 tangan tu. Aidina, banyak tangan tu. Kalau pakai zahir 1, 2, 3 tu berlawan dah. Ayat Al-Quran mustahil berlawan, itu kalam Allah. Apa kehendak Allah? Ulama salaf serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama khalaf letak makna yang selayaknya. Yadullah, kekuasaan Allah. Bal yadahu, 2 tangan, kudrah dan iradah Allah. Biaidina, kudrah dan iradah juga. Jamak ma fauqul wahid dia panggil. 2 tu panggil aidina dah, kudrah iradah. Tu ulama khalaf kemudian. Aini, mata aku. Ayunina, mata-mata kami. Jadi banyak pula situ. Tapi ainun tu ada makna mata. Ainun ada makna zat. Ainun ada makna zat. Ain. Ada ain najis. Apa dia ain? Zat najis.
Ain ada makna mata. Ain ada makna zat. Kan terpanggil apa? Najis aini. Apa makna najis aini? Ada najis aini, ada najis hukmi. Najis aini, najis yang ada ain. Apa dia ain? Benda tu zat. Tapi ain ada makna mata. Dan Al-Quran sebut aini, ayunina. Ni. Hak salahnya itu bahasa mereka, bahasa Arab. Serah kepada Allah. Hak khalah ni yang mana bukan lagi orang Arab masuk Islam, dia pun letak makna yang selayaknya. Gitu je. Lihat ni. Jadi jalanan Imam Asy'ari mati dia berjalanan ulama khalaf. Yang mana pembicaraan ayat mutasyabihah tadi itu dalam kitab Pati Paridah jangan lupa bicara mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Didatangkan dua jalanan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bermula Tuhan yang bernama Rahman istiwa atas arasy. Istiwa bahasa Arab dia ada belas-belas makna. Ada istiwa dengan makna julus. Ni. Istawaitu 'alal kursi. Mana apa? Jalastu 'alal kursi. Saya duduk atas kursi. Istiwa ada makna duduk. Tapi istiwa ada belas-belas makna. Jalanan ulama salaf serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalanan ulama khalaf letak makna yang selayaknya bagi Allah dengan mana Allah menguasai, memiliki arasy. Itu ulama khalaf. Ini pembicaraan dalam ilmu tauhid. Kemudian kita nak memahami tauhid salaf, dia kena ambil aliran khalaf sebab silsilah ilmu tauhid nak sampai kepada ulama salaf mestilah melalui jalanan khalaf. Ni ada pula golongan terpesong. Kita tidak boleh memahami akidah salaf dengan kita mengikuti kitab-kitab tauhid khalaf. Lepas tu kamu nak memahaminya ke mana? Kami memahami direct kepada ulama salaf. Memahami directnya macam mana? Kami membaca kitab-kitab tauhid salaf. Kamu membaca, bukan kamu belajar. Ini terpesong ni. Mereka membaca. Tapi ulama khalaf dia membaca kitab-kitab salaf kerana silsilah ilmu mereka sampai kepada ulama salaf, ulama terdahulu. Mereka bukan membaca kitab-kitab ulama salaf, itu silsilah ilmu yang sampai kepada mereka. Orang sekarang dia tak mudah pakai jalan ulama khalaf untuk memahami kitab-kitab tauhid ulama salaf. Sebab apa? Tak betul dia kata. Tak betulnya dia membaca sendiri. Sebutlah kitab tauhidnya ada 20 kitab, saya membaca. Membaca. Dia kitab tauhid ni berapa puluh kitab pun sama je bawakan dianya. Salaf sama je. Istiwa alal arsh. Allah istiwa alal arsh. Segitulah akidah Al-Quran. Buat terpesong ni istiwa alal arsh Imam Syafi'i tu. Kenapa? Tuhan duduk atas arah. Ia letak pada Imam Syafi'i. Ini golongan terpesong. Sebab apa? Sebab dia baca kitab ulama salaf dengan membaca sendiri. Ini pun apa? Dia membaca sendiri. Yes. Kadang-kadang nak jadi sedap ni kan. Kitab ni 20 kitab saya membaca. Ini hak kitab salaf. Baca berapa puluh kitab pun sama je. Macam kita kata pekoh. Contoh pekoh. Oh, saya belajar bab taharah pekoh ni puluh-puluh kitab. Iyalah puluh-puluh kitab. Tapi bawakannya kalau mazhab Syafi'i sama je lah. Walaupun kita kata saya mengaji bab taharah ni. Banyak kitab saya mengaji ni. Puluh-puluh kitab bab taharah ni. Dah, beza ke? Sama je. Mana ni? Sama je lah. Kitab pekoh dia ada taharah, dia ada semayang. Kita ambil berapa kitab pekoh pun huraian taharahnya sama sahaja. Bunyi banyak lah, glamour lah. Oh, saya ngaji bab taharah 20 kitab. Sama je. Pembicaraan sama saja. Sama juga baca kitab ulama salaf di 20 kitab, 40 kitab. Sama je. Istiwa alal arsh sama je.
Tapi apa kehendak tuan kita? Kamu hanya membaca sendiri. Ini punah. Ini banyak berlaku punah ni. Jadi sampai kepada kita, tauhid adalah jalanan ulama khalaf, jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi. Kenapa kita tidak berakidah dengan akidah Imam Syafi'i? Kita pekoh ambil pekoh Imam Syafi'i. Tauhid ambil tauhid Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu pekohnya bermazhab Syafi'i. Imam Maturidi pekohnya bermazhab Hanafi. Jadi Imam Asy'ari ni dia mengikut pekoh Imam Syafi'i. Ada ni. Mana level pekoh ni tak ada lawan lah Imam Syafi'i. Imam Asy'ari bermazhab Syafi'i. Tapi kenapa ambil tauhid Imam Asy'ari? Kenapa tak ambil tauhid Imam Syafi'i? Dah silsilah yang sampai kepada kitanya tauhid jalanan Imam Asy'ari Maturidi. Kita nak ambil tauhid Imam Syafi'i, kita ngaji dengan siapa? Kitab pekoh Imam, kitab tauhid Imam Syafi'i ada kan? Tauhid Imam, kitab tauhid Imam Hanafi ada kan? Betul ada. Tapi kita nak belajar dengan siapa? Membaca sendiri. Itu pun tu kadang-kadang buat cakap mengarutlah itu cakap loya gitu jelah. Mereka tauhid akidah Imam Syafi'i. Macam mana mereka berguru dengan Imam Syafi'i? Dan macam mana mereka berguru? Mereka masuk dalam mesin hak boleh kembali kepada zaman dahulu. Itu loya orang panggil. Kita tengok cerita orang putih. Masuk satu mesin, kita boleh masuk, kita boleh kembali pada zaman dahulu, boleh pergi pada zaman hadapan. Kata. Tengok cerita Garut tu. Mereka masuk mesin ni. Masuk, dia pun kembali kepada masa Imam Syafi'i. Dia pun berguru dengan tauhid Imam Syafi'i. Berarti nak bawa tauhid Imam Syafi'i tu. Tak apa pakailah tauhid Imam Asy'ari Maturidi ni. Sebab apa? Mereka ada silsilah dengan Imam Syafi'i. Mereka membaca sendiri. Akhirnya mereka bawa akidah salah, mereka fitnah letak nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpegang Tuhan duduk di langit. Imam Syafi'i mana berpegang seumpama tu? Jadi tauhid sampai ke kita dua jalanan. Jalanan Imam Asy'ari, jalan Imam Maturidi, silsilahnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ni pekoh bermazhab Syafi'i, tetapi kita belajar pekoh kitab-kitab Ashabus Syafi'i, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Kita tak direct kepada kitab bagi Imam Syafi'i. Sebab apa? Dalam pembicaraan dianya kita tak mampu, maka kita ambil pekoh sendiri pun dengan ulama-ulama pekoh yang bermazhab Syafi'i. Bukan pekoh Imam Syafi'i sendiri, tetapi pekoh Imam Nawawi contohnya, pekoh Imam Rafi'i contohnya, silsilah sampailah kepada Imam Syafi'i pada silsilah. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, guru sampailah kepada Imam Syafi'i sendiri. Jadi kita nak faham pekoh Imam Syafi'i, kena ambil kepada pekoh Imam Nawawi contohnya. Bila kita pun bukan ambil dengan Imam Nawawi. Kitab ini memanglah kitab Imam Nawawi, tapi kita ambil faham pekohnya daripada guru kita. Guru sampailah pada Imam Nawawi. Silsilah tu penting. Sebab kitab mana-mana pun dia tidak bunyi. Dia tak bunyi, dia kena ada orang baca. Orang baca pula nak mendapati dengan kehendak kitab. Syarat ni dia berguru. Ambil pemahaman kitab daripada guru, bukan membaca sendiri. Membaca sendiri bukan kata tauhid. Pekoh hak mudah pun. Baca kitab yang sama. Satu guru bawa hukum seumpama ni, satu guru lain bawa hukum lain pula. Dah kitab mana kamu berdua ni? Kitab yang sama, tapi kenapa lain pemahaman? Sebab satunya berguru, satunya membaca sendiri. Maka faham dia lari itu hak pekoh hak mudah. Ada ni. Ini tauhid pula. Di tauhid silsilah sampai kita jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi. Tapi hak kita duduk ambil ilmu tauhid ni ada di kalangan ulama-ulama
Bukan Imam Asy'ari sendiri, bukan Imam Maturidi, ulama-ulama yang mengikuti jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi. Itu dia penting salsilah. Kita berguru, guru ambil daripada guru, guru ambil daripada guru, sampailah kepada imam-imam muktabar, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penting belajar. Ini saya biasa sebut semua. Penting belajar ni bukan kepada orang yang nak belajar. Orang yang nak belajar ni memang mari ni nak mari kerana nak belajar. Kalau nak membaca sendiri, pagi-pagi Sabtu ni duduk rumah banyak kerja nak buatnya. Jadi penting belajar ni kadang-kadang ditekan kepada orang yang datang belajar. Dia memang datang belajar, tekan buat apa lagi? Orang yang mengajar tu belajar dengan siapa? Ha, tu penting. Orang yang mari dengar ni memang mari nak belajar. Ingat baik ni, ilmu agama kena belajar, jangan membaca sendiri. Ilmu agama kena belajar, jangan membaca sendiri. Tekan pada siapa? Kepada orang yang mari belajar. Tak timbul dah situ. Hak timbulnya orang mengajar. Belajar kedok kita tu. Ha, tu penting. Kan dia? Dia tekan kepada orang yang mari nak tanda telinga buat kita tu. Hak tu tetap dah. Sama juga orang mengajar, tekan. Belajar fardu ain, belajar fardu ain, belajar fardu ain. Dah kamu ajar dah fardu ain. Kamu lengkap dah ilmu fardu ain. Jangan duk sebut saja. Sebab orang nak belajar ni kena ada yang mengajar. Jadi sekarang ni kita ni penting belajar ilmu fardu ain. Itu kewajipan asas belajar fardu ain. Dah kita nak belajar ni kena ada yang mengajar. Sekarang ni kamu mengajar dah ilmu fardu ain. Ha tu persoalan dia. Kalau orang mengajar tu mengajar ilmu fardu ain, orang belajar tak tahu puja pakar tu. Dia mari nak dengar, dia tak tahu pun mana ilmu fardu ain, mana ilmu fardu kifayah. Tak tahu dia kisah dia. Janji nak tadah telinga. Dia tak tahu dah fardu ain tauhid setakat mana, fardu ain fiqh setakat mana, fardu ain tasawuf setakat tak tahu dianya. Setakat nak tadah telinga. Tapi kalau orang mengajar tu betul-betul ikut hukum, dia ajar ilmu fardu ain asas kepada orang umum ni, maka orang belajar pun selamatlah sebab dia belajar ilmu fardu ain kerana yang mengajar tu betul. Tapi kalau yang mengajar tu tidak tekan ilmu fardu ain, orang hok belajar hok tak ada telinga saja tu gak pakai hanyut gitu jelah. Dengar sangat fardu ain tauhid tak tahu ke mana, fardu ain fiqh pun tak lepas, fardu ain tasawuf pun tak lepas, belajar bertahun-tahun. Kenapa? Kerana yang mengajar. Kerana yang mengajar tu tidak melengkapkan ilmu fardu ain. Bahkan orang yang betul-betul nak belajar ilmu fardu ain pun susah dia nak cari kelas. Ini orang hak reti ni. Kita nak belajar fardu ain tauhid, nak belajar fardu ain fiqh tasawuf, rata-rata kena cari. Tapi alhamdulillah sebab dia tahu apa yang nak belajar. Tapi kalau orang tak tahu apa nak belajar, dia tak ada telinga je. Lepas tu besarnya belajar fardu ain, mengajar fardu ain tu. Tak besar. Dia tekan kepada belajar fardu ain, belajar fardu ain. Dan kita macam mana orang mengajar? Kita nak mengajar nak satu tempat, kita usul dak tempat tu. Fardu ain tauhid macam mana, fardu ain fiqh macam mana, fardu ain tasawuf macam kita cek dak dulu. Kita pakai ikut minat kita je lah. Apa tu? Tekan kepada pelajar, belajar fardu ain, belajar fardu ain. Dan kita bawa apa? Betulah orang mengajar hok lebih banyak adab dia, peraturan disiplin. Orang mengajar hok paling banyak. Orang mengajar lah hok paling besar tanggungjawab. Orang mengajarlah hak paling banyak akan dipersoalkan di mahsyar. Ada ni. Orang mengajarlah hak besar tanggungjawab. Orang belajar tanggungjawab atas diri masing-masing. Orang belajar dia bertanggungjawab atas diri masing-masing. Orang mengajar ni tanggungjawab di luar. Ada ni. Ini contoh ni contoh. Isteri dia bertanggungjawab atas diri dia sendiri sebab dia mukallaf. Bukan kata saya fardu ain saya tak lepas.
Saya, suami saya lah. Tak. Kamu bertanggungjawab atas diri kamu sendiri. Sebab kamu mukallaf, kamu akil baligh. Suami saya dah. Kamu akil baligh, kamu bertanggungjawab atas diri kamu sendiri. Dan suami pula, suami besar tanggungjawab. Tanggungjawab diri dia lagi, tanggungjawab isteri dia lagi atas dia. Tapi isteri ada tanggungjawab sendiri atas diri dia sendiri. Suami tak pandai apa satu, tak ada kena-ngena dengan isteri. Suami tak semayang, tak ada kena-ngena dengan isteri. Isteri tak semayang, suami tanggungjawab. Lepas tu isteri tak semayang, tak apa, tak nak semayang pun suami kita, tak, kamu bertanggungjawab atas diri kamu sendiri. Kamu tak semayang, kamu tak belajar mufadhal ain, kamu bertanggungjawab atas diri kamu sendiri. Sebab kamu isteri yang mukallaf. Suami, suami besar tanggungjawab. Sama juga dengan belajar. Kita orang belajar ni bertanggungjawab atas diri kita masing-masing. Saya belajar sok mudah, tapi fardhu ain tak lepas. Orang mengajar lah nanti, tak? Kamu akan dipersoalkan atas diri kamu sendiri masing-masing. Dan orang mengajar lagi besar tanggungjawab, lagi besar persoalan. Sebab ada orang belajar, Ustaz, saya memang belajar sok mudah, fardhu ain saya tak lepas, ustaz yang bertanggungjawab. Tidak. Kamu bertanggungjawab atas diri kamu sendiri. Dah ustaz yang mengajar, dia lagi besar tanggungjawab. Dia lagi besar tanggungjawab. Tapi jangan kita ingat, kita nak letak atas ustaz, tak boleh. Tak boleh tu. Sebab apa? Sebab kita mukallaf. Kita ada tanggungjawab atas diri kita sendiri. Tapi orang mengajar macam tanggungjawab, kita faham? Jadi bab belajar ke apa ke, orang mengajar tu kena pastikan ada salsilah. Bukan membaca sini, terutama sekali ilmu tauhid. Terutama sekali ilmu tauhid. Ilmu fiqh pun membaca sini akan timbul hukum macam-macam yang tidak bertepatan dengan kitab yang dibaca. Orang sekarang ni bukan orang tak ada asah, orang ada asah. Kadang-kadang ustaz ni dia baca kitab ni, ustaz baca kat kitab ni, dia baca kitab yang sama, cuba tengok di hurah. Jadi membaca sendiri, hurah memang jauh lagi, memang tak betul sangat-sangat. Tapi kenapa dia di hurah seumpama tu? Dia belajar dengan siapa? Membaca sendiri. Pekoh hak mudah pun salah. Pentingnya ada salsilah. Mana pekoh guru sampai imam muktabar, sampai ke Imam Syafi'i, sampai ke Nabi SAW. Kita belajar ilmu tauhid dengan guru sampai ke Imam Asy'ari, sampai kepada Nabi SAW. Kita nak gitulah. Jadi salsilah. Jadi nak sampai kepada hak jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi, hak tu ulama khalaf, sampai kepada jalanan ulama salaf, sampai pada tauhid Imam Syafi'i sama. Tapi sebab tadi tauhid di awal Islam solid, tak ada pembicaraan. Hak timbul terpesongnya kurung yang kemudian, lepas tu lahirlah Imam Asy'ari, lahirlah Imam Maturidi. Lahir mereka tu ulama-ulama muktabar yang mengangkat mereka, bukan mereka yang isytihar sebagai pengasas. Tauhid mazhab Imam Asy'ari, tauhid mazhab Imam Maturidi, mereka pun daftar di LOS gitu. Bukan ni. Mereka terangkat selepas diikuti oleh ulama-ulama muktabar yang lain. Macam juga fiqh Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i yang mengasaskan, tapi fiqh Imam Syafi'i ini dituruti oleh ulama-ulama muktabar, maka terangkatlah Imam Syafi'i sebagai imam mazhab, ikutan. Bukan Imam Syafi'i yang mengasaskan, tapi Allah Ta'ala angkat Imam Syafi'i. Hak berkaitan dengan fiqh. Dan tauhid pada masa tu kenapa tidak terangkat Imam Syafi'i? Tauhid masa tu solid. Solid, satu jalan. Kurung yang keempat barulah timbul tauhid ni ada bagai-bagai pamai terpesong. Tuan angkat pula Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Jadi gitulah. Patut ulama-ulama muktabar mengikuti jalanan Imam Asy'ari Maturidi.
Kalau kita baca dalam buku-buku dicerita, siapakah ulama-ulama muktabar? Ulama muktabar hadis ke, ulama muktabar tafsir ke, ulama muktabar fiqh ke, ulama muktabar tasawuf yang mengikuti tauhid Imam Asy'ari Imam tu. Siapa di bawah tu? Ni orang timur orang kemudian ni Abu pakai Imam Asy'ari Maturidi, tengok tu orang pun tak agak dah. Tengok tu orang pun dah nak agak dah. Kita balik kepada silsilah ilmu. Pertama sekali ni bab pegangan. Jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi. Kita kena faham perkara-perkara yang seumpama ni dengan fitnah-fitnah sekarang. Fitnah-fitnah pegangan hak paling besar sekarang. Golongan-golongan terpesong yang menyandarkan akidah terpesong mereka kepada jalanan ulama salaf, ulama yang terdahulu. Mereka berpegang dengan akidah yang salah, tapi sandar pada akidah Imam Ahmad bin Hanbal, akidah Imam Hanafi, akidah Imam Syafi'i. Padahal akidah mereka akidah yang terpesong. Kita nak memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi. Jadi dua jalanan. Jadi kita nak bicara bab sifat takwin ni, dia akan keluar dua jalanan. Yang pertama jalanan Maturidiyah, yang kedua jalanan Asy'ariyah. Dan menjalani Maturidiyah, menjalani jalanan ulama yang bermazhab Imam Abdul Mansur Al-Maturidi, akan ada lagi sifat Allah. Ada lagi sifat Allah. Ni sifat Allah, sifat kesempurnaan Allah tidak terhingga banyaknya. Ada lagi sini ni kena berpeganglah secara tafsil. Jangan faham kita dah melepaskan. Ada lagi ni hak wajib berpegang tafsir sifat Allah yang dinama dengan sifat takwin. Ni jalanan ni bukan jalanan yang masyhur dan bukan jalanan yang muktamad. Erti-erti takwin mengada. Jadi makna mengada, dia mengada ni kena kepada takluk sifat takwin. Kalau nak sama dengan pe tu kan pengada lah jadinya. Mengada pun mengada lah. Sifat takwin, sifat mengada. Iaitu sifat takwin. Iaitu sifat takwin. Sifat yang sedia. Sifatun qadimatun. Sifat Allah sedia kala belaka. Qadim, sedia kala. Adanya pada zat Allah Ta'ala qaimatun. Yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada. Sifat ma'ani lah ada. Sebab tu dia ada kaunuhu mukawwinan. Sebagaimana yang terdahulunya sifat idrak, sifat yang ada juga. Maka dia ada kaunuhu mudrikan. Dia ada kaunuhu sebab sifat ma'ani. Jadi idrak pun sifat ma'ani, takwin pun sifat ma'ani. Yang dengan sifat takwin ni mengada akan sesuatu dan mentadak akan sesuatu. Mengada meniada tu takluk kepada sifat takwin. Fungsi tugas sifat takwin. Adapun jalanan Imam Asy'ari mengada meniada itu takluk sifat kudrah. Dan jalanan Imam Maturidi ni sifat kudrah takluknya di mana? Pula ni. Jadi dia perkara mungkinun. Ni dia bicara ni mungkin agak kena tu sikitlah. Dia kudrah iradah bertakluk kepada mumkinun. Mumkinun ni perkara yang harus ada, harus tiada. Perkara yang wajib zat Allah dan sifat Allah tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Kekudrah yang mengadakan zat Allah, kekudrah yang mengadakan sifat Allah tidak berkait. Dan kudrah iradah juga tidak berkait dengan perkara mustahil. Isteri Allah tak ada, anak Allah tak ada. Adakah kudrah yang mentadakkan? Tidak berkait. Lepas tu kudrah iradah ni dia berkait dengan perkara yang mungkinun.
Mumkinun, mumkinat. Kalau banyak, apa dia mumkinun? Perkara yang harus ada, perkara yang harus tiada. Kudrah pun mengada dan meniada. Gitu. Tetapi atas jalanan Maturidiyah ni, mumkinun ni sama berat. Benda haruh ni kekal tiada, diadakan sama berat. Mungkin ni di tengah ada ni, tengah ada. Sedang ada sekarang ni, mungkinlah kita ni. Sedang ada sekarang. Sama berat. Makna kekal ada boleh terima, ditiadakan boleh terima. Ni. Kan kita ni ada ni kan. Kita ditiadakan boleh terima ke tak? Boleh terima. Sebelum ada, kekal tiada boleh terima, diadakan boleh terima. Mungkin benar. Sekarang kita sedang ada. Kita sedang ada ni, kekal ada kita boleh terima. Tiada kita sekarang boleh terima tak? Boleh terima. Dia panggil mungkinun. Boleh terima ada, boleh terima tiada. Jadi sedang tiada, kekal tiada boleh terima, diadakan boleh terima. Sedang ada ni mungkin ni sedang ada selepas diadakan oleh Allah. Makna kekal ada, Allah Ta'ala kuasa. Meniadakan sekarang ni juga Allah Ta'ala kuasa. Mana boleh terima. Kekal tiada jadi ada boleh terima, kekal ada ditiadakan boleh terima. Jadi kadang sama berat ni lah. Kita ambil sel sudahlah. Hak sedang ada ni, sedang ada senang. Kita ambil sel. Hak sedang ada. Jadi sekarang ni kekal ada boleh terima, ditiadakan boleh terima. Maka kudrah lah yang memberatkan kepada kekal ada, takwin yang mengekalkan ada. Kudrah lah yang memberatkan kepada tiada, takwin lah yang meniada, yang mematikan kita. Dia bagi dua gitu. Pandai ni? Payah tu. Terus sekarang ni, hak tadi hak tak ada. Payah kita tak ada, kita cerita hak depan mata lah. Hak sedang ada. Ni sedang ada. Mungkinun terima kekal ada, terima ditiadakan bila-bila masa. Kita bukan wajib ada, harus saja ada kan. Mana kekal ada, Allah Ta'ala kuasa hak dia. Dia nak kekal kan lah. Lepas tu kalau Allah nak meniadakan, hak dia. Allah nak meniadakan, tiadalah. Mana boleh terima kedua-dua belah. Kekal ada boleh terima, ditiadakan Allah boleh terima. Sama berat. Maka hak ada takwin ni, hak sama berat antara kekal ada dengan tiada, kudrahnya memberatkan kepada kekal ada. Takwin yang mengekalkan ada. Dia gitu. Ataupun kita akan ditiadakan. Jadi sekarang kekal ada dengan tiada sama berat. Kudrah memberatkan kepada tiada, takwinlah yang mentiadakan kita. Adapun jalanan Imam Asy'ari, kudrah belaka ada takwin-takwinnya, kudrah belaka. Macam saya sebut minggu lepas tu lah. Seolah-olah kita nanok nasi. Kita nanok nasi. Asalnya berah. Asal berah ni yang memberatkan kepada jadi nasi, api besar. Tapi yang menjadikan nasi sungguh, api kecil. Gitu, faham? Berah dia nak jadi pada nasi itu, tak jadi nasi lagi. Nak jadi kepada nasi dengan api besar. Itu diumpamakan dengan kudrah. Kemudian yang menjadi nasi sungguhnya adalah api kecil. Itu takwin. Jalanan Imam Asy'ari kudrah belaka. Itu buat bandingan. Pandai ni? Buat bandingan ni. Api besar ke api kecil itu asbab. Semuanya perbuatan Allah.
Tu kita pegang kejap dah tu. Tapi nak buat cerita, bagi je. Jadi berah, jadi nasi. Yang menjadikan nasi sungguhnya api kecil. Tetapi kalau api kecil tak jadi buat jadi nasi ke. Pakai duduk ni dah. Berah lama-lama dah air jadi mana? Boleh tak? Boleh. Mana kita air penuh Lepas tu kita pakai api kecil daripada awal. Jadi kot tau. Mana? Kita kenal ada api besar api kecil. Nak kenal warna. Mai duk tekan di puyuk nasi tu kot selesai. Tak ada api besar api kecil. Ya orang sekarang. Ini dah kenal api besar api kecil dah. Jadi buat bandingan gitulah. Jadi hak mengadakan, meniadakan takwin. Jalanan Maturidiyah. Hak Asy'ariyah di bawah tu mengada meniada kena kepada kudrah. Takluk kudrah. Dia dalam percakapan ni memang saya sebut sok mudah. Kita banyak isnad majazi. Sanda sementara kepada asbab. Ada ni. Sama juga bila sebut kata kudrah mengada, takwin mengada, contoh. Itu hanya isnad majazi, bukan hakiki. Hakikinya mengada tu Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat kudrah ataupun sifat takwin yang mengada, bukan. Yang mengada meniada adalah Allah, Tuhan yang bersifat dengan kudrah ataupun Tuhan yang bersifat dengan takwin. Bukan sifat dia yang mengada yang meniadakan. Bukan kalau berpegang zat diri sifat yang mengadakan, bukan Allah kupu pegangan tu. Tersebut kata kudrah mengada, takwin mengada, tu dia panggil isnad majazi. Letak sementara kepada sifat. Yang sebenar mengada meniada adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang bersifat dengan kudrah, zat yang bersifat dengan takwin. Kena faham boleh. Sama mendengar. Bukan sifat sama yang mendengar. Allah yang bersifat dengan sifat sama yang mendengar. Tapi kita sebut sifat sama lah mendengarnya. Itu dipanggil isnad majazi. Ada ni. Macam kita cakap asbab tu lah. Tak disebut tadi kan. Api besar, api kecil. Itu isnad majazi. Qawi ni isnad majazi. Sanda pula pada waxing isnad majazi. Hak KMM tu lah petang-petang tu. Cerita bab ni penyebaran. Ada disebut tak kodak-kodak? Tak pasang dah. Dia disebut tak kodak-kodak? Penyebaran tu lah. Penyebaran melalui import tempatan. Hak rentah negeri. Hak berlaku penyebaran di Kelantan. Akhirnya Kelantan PKP dah hari ni. 2 minggu. PKP faham tak? PKP ni kok 2 orang saja dalam kereta 10 kilometer. Tapi tak boleh lawan lagi lah. Hak seorang. 2 orang tu lega lah. Ingat tak masa seorang? Ingat masa seorang? Gisah basung pun seorang. Mengigau tukang gisah seorang tu. Dah seorang. Mula-mula tu kan seorang kan. Kemudian baru jadi 2 orang. 2 orang lega lah. 2 orang. Masa seorang ke mana? Gisah basung. Nak beli macam mana? Tanya tukang jual pula. Tak kenal juga. Allah kata. Tukang jual pun tak kenal. Tukang jual pun lelaki juga. Bukan reti sangat dia ni. Barang-barang hak tertentu tu lah. Hak benda-benda orang puan nak buat gitu, nak buat kuih, nak buat apa tu kan. Jual pun tak kenal juga. Apa-apa hak jual lelaki. Kita tanya jual puan barulah dikenal. Tapi kita tanya orang puan tu segang lah. Tanya lelaki mudah, tak kenal. Tambahan bukan bahagian dia jaga bahagian lain, tak kenal. Jadi 2 orang. Lepas tu 10 kilometer.
penyebaran. Ada laki MM tu. Ha? Mana qada? Itu isnad majazi. Sandar kepada asbab. Pegangan tidak ada. Semua yang berlaku ni qada dan qadar Allah. Itu pegangan kita. Asbabnya kerana ada kontak rapat. Itu asbab. Kontak rapat lah yang menyebabkan tersebarnya penyakit COVID ni. Itu dipanggil isnad majazi. Yang berlaku qada dan qadar Allah. Itu isnad majazi, tak ada salah apa pun. Ke mana? Lama dah tak tengok hak tu lah, hak petang tu. Dulu tengoklah dulunya. Dah tengok dah. Dah tengok dulu ni. Ada qada? Ada. Ada penyebaran. Atau isnad majazi. Hakiki pegangan qada. Qudrah mengadakan, takwin mengadakan, isnad majazi. Hakikinya Allah yang mengada, yang meniada. Allah mana? Allah yang bersifat dengan qudrah. Allah mana? Jalanan Maturidiyah, Allah yang bersifat dengan takwin, mengada akan sesuatu dan mentakda akan dia akan sesuatu. Itu ta'alluq fungsi bagi sifat takwin, mengada dan meniada. Tetapi kalau ta'alluq dengan mengada dinamakan ijaz, arti mengada. Dan kalau ta'alluq dengan mentakda, jadi meniadakan, dinamakan akan i'dam, arti mentakda. Dia sifat satu, tapi ta'alluq, nama bagi ta'alluqnya banyaklah. Mengada ijaz, meniada i'dam, nama lain-lain. Menghidup ihya. Lepas tu kias nak lain macam mana? Kalau kata buat baik dipanggil ihsan. Kalau Tuhan buat perkara buruk dipanggil isaah. Dia gitu. Namanya banyaklah, tapi sifatnya takwin satu. Kalau jalan Imam Asy'arinya sifatnya qudrah satu. Tapi qudrah mengada, i'dam ijaz mengada. Kalau qudrah meniada, i'dam nama ta'alluq itulah. Faham tak ni? Sifatnya qudrah satu sahaja. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Kita maklumlah Terengganu kita sekarang ni kisnya agak tinggi. Jadi kita ni Maidan keluar surat dah membenarkan kuliah berjalan. Cuma bagi kitanya, kita kena jagalah SOP molek. Kita jaga SOP molek. Alhamdulillah kuliah masih lagi dibenarkan berjalan. Bila kuliah dibenarkan berjalan, orang-orang yang tempat PKP, bukan kata kuliah, sembahyang Jumaat pun 5 orang ke apa, terhad sangat-sangat hak di PKP tu. Macam masjid hanya Jumaat kada-kada je 12 orang ke macam mana, wallahu alam lah. Ada ni. Tapi tempat kita alhamdulillah memanglah agak banyak sedikit. Kemarinnya 92. Tapi banyak pun kerana satu-satu tempat sahaja. Satu-satu tempat. Kita kemarin 92, satu tempat sahaja sudah 65. Mana ni? Satu tempat sahaja sudah 65 daripada 92. Maknanya hak lain-lain tu berapa? 92 tolak 65 berapa? 92 tolak 65 jadi apa? 20 apa? 26. Betul lah tu. Malu dia orang kan, tak siapa tolak, tak capu, tak pandai dah. 92 tolak 65 berapa? 27. Gitu. Betul.
Ya gedok Dia 92. Satu tempat saja sudah 65. Satu tempat sudah 65. Tempat-tempat lain jadi 27. 27, 26 ke mana? 27. Mana satu negeri itu 27. Satu tempat tu memang dia sudah kurung. Pada dia sudah kurung maknanya lepas positif yang pertama di satu madrasah, kemudian tu tutup. Tutup lah dah. Tak boleh keluar dah. Tutup. Maknanya dia swabnya 400 lebih. Sekarang ni sudah 130 positif. Dan mengikut tempat tu, saya tanya dengan ustaz di tempat tu, dia kata memang tidak ada simptom. Memang segar-segar berlaku budak-budak. Tidak ada simptom. Tidak ada simptom. Yang jadi dapat tahu positif kerana ada pelajar yang asma. Asma dia pergi hospital. Kerana asma lelah tau. Kemudian balik asma pula pergi kali yang kedua. Begitulah cerita lebih kurang kalau dah silap saya di ceritanya. Pergi yang kali kedua tu di hospital dak sedap tu, hospital pun cek kena positif. Tu je. Dan asma budak ni memang asma dia dah. Tak ada orang pelik-pelik pun. Budak ni asma. Pelik apa dah memang dia gitu dah. Jadi pergi hospital macam pesakit biasa. Tahu positif tu dia pakai kurung dah lah maknanya. Ada kurung ni. Mana tak pergi ke mana-mana dah lah. Tapi dia punya pelajar dia memang tak ke mana-mana. Dia tak boleh nak keluar ke mana-mana. Kalau keluar pun ustaz-ustaz dia lah. Tu. Ustaz-ustaz tu lah. Kalau keluar pun. Kalau pelajar dia tak ada pergi ke mana-mana. Duduk dalam tu lah. Tapi sekarang ni 130 dah mereka. Daripada pelajar 300 lebih. Jadi tiba banyak satu tempat. Tapi walaupun gitu kita kena tu lah. Kena ambil pengajaran molek. Peringatan sudah berkali-kali. Walaupun cuti ke apa ke, kita mari daripada kawasan yang merah. Kita balik kampung rumah mak ayah kita sepatutnya bertanggungjawab. Jangan menyebarkan penyakit pada keluarga kita sendiri. Saya segar, saya tidak demam pun. Berulang-ulang kali dah KMM beritahu banyak tidak ada simptom. Kenapa masih lagi degil? Jadi ni banyak berlaku daripada kedegilan sendiri, kecuaian sendiri. Ada ni sampai Kelantan jadi PKP itu sebab apa? Cuti je, ramah balik. Tunggu masa lah, tunggu masa. Orang kata dah, tunggu masa seminggu. Tunggu masa seminggu lepas daripada tu. Boleh tengok lah jadi macam mana. Tapi hak balik tu pun semua orang berpelajaran. Itu Wallahu'alam lah. Tapi maknanya kalau kecuaian kita, kalau kedegilan kita, jangan sesekali sandar pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Pegangan kita baik buruk qada qadar. Tapi kalaulah itu datang daripada kecuaian kedegilan kita, jangan sesekali kita sandar pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang berlaku-berlaku tu kebanyakannya mari daripada kecuaian kedegilan. Swab dah tempat-tempat kerja ada positif. Swab kan tempat kerja ada positif. Belum keluar putusan, balik kapung putusan tak keluar lagi. Ada ni. Balik kapung pula merdeka macam orang biasa. Kedah tu pergi, kedah ni pergi, kedah situ pergi, sini pergi. 3 hari telefon, awak positif, awak berada di mana? Duduk di Terengganu, kapung. Huru-hara pula dah Kementerian Kesihatan. Pergi kapung tu pula. Satu kapung pula jadi kena kejong, budak kejong. Satu Kedah tu pula mak saudara saya. Allah lah, satu dia pergi 2 kali Kedah tu. Hari pertama dia pergi, pok dara sabit saya hok layang dia. Hari kali kedua dia pergi, mak dara saya pula layang dia. Tuan Kedah layang lah dia, orang main beli.
Dua-dua tu lah kena karantin pulaknya. Dok nak tidur, kawan tu dok mikir kawi. Ni. Hak swab dah, keputusan belum keluar, balik kampung. Nak letak macam mana? Orang tu sekelamin ni. Dah 2 kali pergi kedai, hak ni suami dia, Pak Darah Sabit. Layang dia. Esok pergi pula. Kebetulan isteri pula mak dari saya layang dia. Dua-dua kena. Tak nak tidurlah kawan tu. Pergi kedai tu lah, pergi kedai bagi kereta lah, pergi klinik bawa anak lah, pergi situ lah, pergi sini lah. Apa gitu? Saya tak demam pun. Ni payah. Payah. Kena pula satu ustaz. Ustaz tu dia pergi mengajar di tempat tu. Ayah orang ni pergi Jumaat di tempat masjid tu dan ikuti kuliah tu. Budak ni tak pergi, ayah dia pergi. Lepas tu semayang tu ustaz tu dikatakan duduk dekat-dekat dengan ayah dia tu. Ustaz tu pun kena juga karantin 2 minggu di rumah, tak boleh ngajar. Tak boleh ngajar ustaz tu. Dia telefon masjid, saya tak boleh ngajar dah 2 minggu. Sebab apa? Ada kontak bukan dengan hak positif tu, dengan ayah positif. Ustaz-ustaz tu pun tak boleh ngajar juga. Karantin di rumah. Dia ni. Mari mana tu? Mari daripada kecuaian, kedegilan. Kita kena perbanyakkan doa kepada Allah. Lepas tu kita ikutlah ni arahan-arahan pihak berkuasa. Jangan buat degi. Jangan dia ikut dalam FB tu macam-macam tu. Hak tu apa benda tu jangan tak tahulah. Takut apa COVID tak mati pun dia kata apa 1% buat matinya. Senang dia bercakap. Di hospital 35,000 dah sekarang. Kes yang aktif 35,000. Lepas tu nanti hospital nak bubuh mana 35,000. Lepas tu naik bubuh mana? Bubuh dia tepat cakap-cakap sedap tu lagi rumah dia tau. Ni ada orang-orang yang mungkin dia ada masalah mental ke apa dah tahulah. Dia tak mau mati kan? Tak sampai 1% pun matinya. Kenapa nak jadikan perkara ni satu benda yang menyebabkan kita semayang kena jarak-jarak? Hidup soal hak jarak-jarak ni semayang. Tak habis-habis. Kita alhamdulillah banyak berlaku yang orang positif itu dia sebelum tu dia pergi berjemaah di mana-mana masjid. Memang masjid tu tutup untuk dia sanitizer lah masjid tu. Memang tutup. Tapi alhamdulillah tidak ada dia punya kluster dia. Mana dia positif kemudian awak pergi ke mana? Sembahyang Jumaat sini, majmuah sini Tapi ada tak kluster tidak ada? Sebab apa? Sebab penjarakan. Penjarakan. Kalau tak ada penjarakan, kemudian bersalam pula lepas dulu tu. Nak kira. Ni pun masih lagi macam-macam lagi timbul. Lepas tu kata kita ikut peraturan molek. Ikut SOP kita patuh. Jangan kata buat mudah-mudah. Tapi kita masa sekarang ni alhamdulillah kita masih lagi ada kelepangan. Kita boleh kuliah berjalan macam biasa. Tapi kita kena ikut peraturan molek. Ikut SOP molek. Waktu diperingatkan. Orang peringat oleh saya gitu lah. Ustaz pergi mana-mana masjid peringat. Kata insya-Allah kata tempat-tempat pengajian ni orang-orang yang berdisiplin. Mereka jaga SOP insya-Allah kata. Tapi peringat atau peringat. Sebab apa? Takut kalau kita tak jaga SOP sampai masa pihak berkuasa agama degi nak belajar, orang benar mengajar belajar tu alhamdulillah dah SOP pula tak jaga, akhirnya tidak dibenarkan. Macam mana? Maka dibenarkan alhamdulillah, kita jaga ikut peraturan molek, jaga SOP molek. Ni kitab Hidayatus Salikin. Ni pih ni muka surat 9. Saya tebal tak ada, tak bawa tebal. Ada nipih dia. Kita sini pun banyak pakai nipih tau. Ada juga pakai tebal. Waktu hak tebal tu tengok muka surat sendirilah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan disuruhkan,
dan disuruhkan kepada sekalian Arab dan ajam dan jin dan manusia. Dan disuruh akan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian Arab dan ajam. Ajam ni selain daripada Arab. Parsi ke, Melayu ke, Cina, orang putih ke, dipanggil ajam. Mana pun ajam, bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Dan jin dan manusia. Dan disuruhkan. Apa makna disuruhkan? Ini ayat kitab. Dan disuruhkan dengan makna dilantik menjadi pesuruh. Itu disuruhkan. Disuruhkan yakni Nabi SAW dilantik menjadi pesuruh kepada sekalian ajam, sekalian Arab dan ajam, dan dilantik menjadi pesuruh kepada jin dan manusia. Dilantikkan menjadi pesuruh. Pesuruh tu bahasa Melayu, Arabnya Rasul. Manapun dilantik menjadi Rasul. Gitulah. Disuruhkan tu bahasa kita. Dilantik menjadi pesuruh. Pesuruh kalau kita Rasul, utusan. Pada pesuruh. Mana pesuruh? Yang disuruh, yang diutuskan untuk menyampaikan agama kepada Arab, ajam, jin dan manusia. Itu disuruhkan. Dilantik menjadi pesuruh. Dilantik menjadi Rasul. Dilantik menjadi Rasul kepada sekalian Arab dan ajam dan jin dan manusia. Dia Rasul-Rasul yang lain, ada yang menjadi Rasul kepada kaum puak-puak mereka sahaja, dan ada yang menjadi Rasul kepada tempat-tempat mereka sahaja. Lepas tu terkadang ada dua Rasul di satu masa. Nabi tu satu cerita, Nabi tu Pak Rasul. Sebab apa? Sebab Rasul ni diutuskan kepada satu kaum, lepas tu Rasul yang lain diutuskan pada satu kaum yang lain. Adapun Nabi SAW dilantik oleh Rasul kepada sekalian. Kemudian sampai qiyamah, yang mana syariat yang Nabi SAW bawa tidak akan dinasahkan, tidak akan dibatalkan sampai qiyamah. Adapun Rasul-Rasul yang lain dilantik menjadi pesuruh, dilantik menjadi Rasul pada tempat-tempat yang tertentu, pada kaum-kaum yang tertentu. Kemudian ada tempoh masa dilantik Rasul yang lain pula. Rasul yang lain pula membatalkan balik syariat Rasul yang terdahulu. Itu Rasul-Rasul bukan hak Rasul lain lah. Ini hak Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dilantik di Rasul pada sekalian orang Arab, orang ajam. Kemudian sampai qiyamah, sebab Nabi kita Nabi Rasul yang terakhir. Kemudian Nabi kita dilantik menjadi pesuruh kepada jin dan manusia. Kepada jin dan manusia. Nabi SAW lah yang diutuskan menjadi Rasul kepada jin dan manusia. Menjadi Rasul kepada sakalain. Sakalain ni dua yang memberati bumi, jin dan manusia lah. Adapun Rasul-Rasul yang lain, dia menjadi Rasul hanya kepada manusia jua. Bukan menjadi Rasul kepada manusia dan jin. Jin dan manusia bukan. Hanya Nabi SAW jua yang menjadi Rasul kepada jin dan manusia. Ada ni. Jin dan manusia. Adapun Rasul yang lain, contohnya Rasul Nabi Sulaiman alaihissalam.
Nabi Sulaiman alaihissalam bukan menjadi rasul kepada jin, tetapi menjadi raja mengetuai akan jin. Bukan menjadi rasul kepada jin Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebab itulah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dipanggil masjid apa? Masjid Bai'ah ke apa tu? Tempat yang mana berlaku bai'ah antara Nabi dengan puak-puak jin. Sebab apa? Sebab Nabi kita menjadi rasul kepada jin dan manusia. Rasul yang lain hanya menjadi rasul kepada manusia sahaja, termasuk Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi mengepalai, mengetuai jin, bukan menjadi rasul kepada jin. Kemudian apabila rasul-rasul yang lain menjadi rasul kepada manusia sahaja, tidak menjadi rasul kepada jin. Lepas tu di kalangan jin ada tak rasul? Tidak ada. Tidak ada rasul di kalangan jin. Tidak ada rasul di kalangan jin. Tetapi walaupun Nabi kita menjadi rasul kepada jin dan manusia, Nabi menjadi rasul kepada jin dan manusia, Nabi menjadi rasul kepada jin ni dalam furung agama. Nabi kita menjadi rasul kepada jin. Menjadi rasul kepada jin ni itu pada persoalan furung agama dengan sembahyangnya contohnya. Mana jin sembahyang macam manusia lah. Sebab tu Nabi SAW perintah apabila kita berada di wadi-wadi, di lembah-lembah, di kebun contohnya, kita nak sembahyang, kita disunatkan azan bang dengan kuat. Kalau jin ada di sekitar tempat tu akan jadi makmum kita sembahyang. Sunat bang dengan kuat. Mana apa jin yang ada di sekitar tu dia akan sembahyang di belakang kita. Bunyi gitu tak bang kuatlah kita sebab takut. Bang kuat-kuat sembahyang mata duk keling-keling ada sungguh dah jin mari belakang. Apa? Meremang. Dah bang kuat sat ni kan. Jin mari sembahyang belakang. Jin macam kita lah. Ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jin macam manusia lah. Hak kafir lah. Tak ikut Nabi, tak ikut Nabi ni. Hak Islam lah. Islam ada dua. Macam manusia lah. Ada Islam hak taat, ada Islam hak derhaka. Begitulah juga dengan jin. Ada jin Islam yang taat, ada jin Islam yang derhaka. Jin tu baca Quran tu kita tu baik macam sekarang lah. Manusia baca Quran sedap, nipu orang pun sedap. Ada tak manusia seumpama tu? Ada. Tu dia ngaji Quran, lepas tu dia menipu orang, Tu ngaji Quran sedap sangat, ngupak pun sedap juga. Itulah. Jin pun itu juga. Bunyi jin tu ngaji Quran, boleh turut ni, jin ni baik ni. Iyalah, dia nyamuk ke kita, dia baca Quran. Sampai masa dia pun sesatkan kita. Sebab apa? Sebab dia jin yang derhaka. Macam manusia lah. Manusia, Islam manusia tersebut terkadang dia memesongkan kita dengan bagai-bagai jalanan yang terpesong. Jadi terpesong manusia ni dipesongkan oleh orang kafir ke? Orang kafir tak berkesan. Orang kafir tak berkesan nak memesongkan kita. Dengan muka kafir dia tu, mana kita nak ikut dia? Yang memesongkan orang Islam adalah orang Islam sendiri. Orang yang kita boleh nampak batang hidung pun boleh kita dipesongkan. Lepas tu kita nak ikut jin. Hak kita tak nampak, hanya semata-mata dia baca Al-Quran. Ni macam-macam ni. Dia ada guru jin lah, jin turut daripada budak lah. Jin tu ajar dia, duk peringat ke dia ni masuk waktu kena semayang. Kita duk turut hak tak nampak. Tak teruk tak nampak.
dah dia sentiasa peringat tu. Jangan lalah. Semayang awal-awal kita tak tahu ada matlamat apa dianya. Ni sungguh ni. Akhirnya jin tu ajar macam mana ke dia. Kamu nak berkahwin, kamu kena berzina dia baru boleh berkahwin. Hak jin hak dia kata duduk suruh dia semayang awal waktu semua tu. Tu kata kita tak nampak manusia yang kita nampak. Kadang-kadang manusia hak darah daging pun ditipu-tipu molek-molek ada. Manusia hak nampak ni baik, darah daging kita pula kena tipu molek-molek ada. Hak kena tipu tu. Siapa yang menipu? Suami dia yang menipu. Hak tu paling dekat. Siapa yang menipu? Isteri dia yang menipu. Hak dia kenal dah tu, hak dia percaya dah tu. Tak ada dah hak kenal antara dua orang. Mereka suami isteri yang kenal antara satu sama lain. Kena tipu molek-molek ada. Hak tu. Hak nampak terang-terang. Boleh tipu. Tapi kalau jin lagilah. Dia kata jin bagus, dia kata saya semayang lambat ke dia pun peringat kepada saya. Saya banyak lala lupa tu dia peringat pada saya. Daripada budak lagi dia kata. Kita tak pakai waktu. Akhirnya nyata jin sudah berzina baru berkahwin. Nampak dah tu? Tak salah lah ni sebab jin baik ni. Jangan bab berzina ni haram. Ijma' ulama jangan kata tak apa gitu. Menghalalkan perkara haram, kafir, jangan main. Nampak dah situ. Tapi oleh kerana dia terpengaruh dah dengan jin dia kata apa dah lah. Dia ni hak dia dengar hak kata baca Quran tu lah. Yelah hak ngosek-ngosek tu masa duduk pondok, kalau kita baca Al-Quran dia baca macam kita. Dia baca hak mana boleh baca tu lah. Hak mana kelu lah. Jangan duduk pondok ngosek. Tak ada ngosek. Kita hak ngosek nampak tu tak apalah kita lari. Hak nampak sungguh. Bukan tikak tu kok. Dah ni bukan cerita hak katung budak-budak Hak kita susahnya hak tak nampak. Kita lelak je mata dia bagi tindih. Terlelak je mata dia bagi tindih. Ke pagi dak tidurlah kitanya bekok mata-mata. Dia kacau gitu. Kalau kata tunjuk muka lah, dak tunjuk muka. Apa kalau tunjuk muka berani ke? Dak kita larilah kalau nampak muka. Jadi tak nampak nak lari macam mana tapi dia khianat. Kita lelak je dia tindih. Terlelak je dia. Tak dia nak nafas. Betul? Pagi kitanya esok kalau letih lah bekok mata-mata. Apa tu? Kena ngosek. Tapi bukan sama-sama pun. Ada tika-tika dia puas abang kali. Dia puas duduk saja dia ngosek. Dah kalau nampak senang kita lari cari pondok lain lah. Dah cokor depan pintu lari lah. Kita tunggu apa lagi. Bukannya berani sangat. Tapi selagi tak nampak duduk situ lah. Tapi tak aman kot kitanya. Jerembung tu kita baca Quran. Dia baca Quran. Hak Islam, hak kafir tak tahulah. Hak kafir boleh baca Quran juga. Hak kafir pun. Jadi jin macam manusia. Ada hak Islam yang beriman, soleh. Ada Islam yang derhaka. Ada yang kafir. Sebagaimana kita manusia. Jadi jin pun macam manusia juga. Ada syurga, ada neraka. Sama lah. Macam manusia, ada syurga, ada neraka. Tetapi atas dunia kita tak boleh nampak jin. Di hari akhirat kita nampak mereka, mereka tak nampak kita pula. Tukar gitu. Tapi jin menjadi ummah Nabi SAW, menjadi utusan kepada jin pada syariat, pada furung agama, pada ni, pada semayang puasa je ni. Adapun pada usuluddin ni jin ditaklifkan dengan beriman daripada asal kejadian lagi. Beriman
bukan terhenti atas diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ni? Jadi bab iman, jin yang beriman daripada asal kejadian lagi mereka beriman. Sebab mereka menjadi Nabi kita menjadi utusan kepada jin bukan dalam bab iman tapi dalam bab furuk agama. Bab semayang, bab puasa tu. Bukan dalam bab iman. Bab iman, jin ditaklifkan dengan beriman ni daripada asal kejadian mereka. Daripada asal kejadian mereka lagi. Ditaklifkan dengan beriman. Maka ada yang beriman, ada yang tidak beriman, kafir. Jadi jin ni ditaklifkan dengan beriman daripada asal jadi sebagaimana Nabi Adam AS. Tapi tidak ada taklif lah Nabi Adam AS ni. Tidak ada berat syarak. Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS, jadikan Hawa dalam keadaan beriman. Sebagaimana Allah Ta'ala jadikan malaikat dalam keadaan beriman. Tidak ada taklif. Bukan syarak yang memberati. Kamu mesti beriman, tidak. Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam dalam keadaan beriman. Allah Ta'ala jadikan Hawa dalam keadaan beriman. Allah Ta'ala jadikan malaikat dalam keadaan beriman. Malaikat beriman secara jibili, secara tabi'i, dengan bahawa Tuhan buat malaikat beriman. Dia gitu. Bukan ikhtiar malaikat, bukan pilihan malaikat beriman, bukan. Tidak ada taklif bagi malaikat, tetapi malaikat ni dapat asal jadi dalam keadaan beriman. Ini bab iman. Sama malaikat Nabi Adam, sekelang Nabi-Nabi Rasul, sampailah kepada kiamat, iman akidah yang satu. Iman akidah yang satu. Ada ni. Sebab malaikat beriman. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Kita baca lepas semayang. Syahidallah. Kelebihan dia mengkejapkan iman kita. Telah mensaksi oleh Allah Ta'ala bahawa tiada Tuhan melainkan ia Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Dan telah mensaksi oleh malaikat bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Wa ulul ilmi, dan mensaksi oleh mereka yang dikurniakan ilmu oleh Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Ayat Al-Quran disebut dalam kitab, banyak sangat-sangat ayat dan hadis yang menceritakan kelebihan orang yang berilmu. Banyak ayat, banyak hadis yang menceritakan kelebihan orang berilmu. Cukuplah dengan ayat ni. Syahidallah wal malaikatu wa ulul ilmi. Tengok tu. Syahidallah wal malaikatu, malaikat mensaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Lepas malaikat, wa ulul ilmi, mereka yang mempunyai ilmu. Ni kelebihan orang punya ilmu. Sebab itulah besar kelebihan, besar pahala orang yang menuntut ilmu. Besar kelebihan pahala orang yang menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab orang berilmu ni orang yang lebih di sisi Allah. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Memang ayat lain banyak lagi cerita bab kelebihan orang berilmu. Hadis pun banyak cerita bab kelebihan orang yang berilmu, orang yang mempunyai ilmu. Tapi cukup dengan ayat ni. Satu ayat ni sudah cukup. Syahidallah wal malaikatu wa ulul ilmi. Orang yang mempunyai ilmu. Tapi situ ayat nak cerita malaikat. Malaikat beriman dengan Allah daripada asal kejadian, beriman secara jibili, secara Tuhan jadi dah gitu. Bukan pilihan. Adapun jin pilihan. Ditaklifkan daripada asal kejadian beriman ataupun tidak beriman. Ada jin yang beriman, ada jin yang kufur. Berimannya jin tidak terhenti atas diutuskan Nabi SAW. Dia kata Nabi kita disuruh
dilantik menjadi pesuruh, dilantik menjadi rasul kepada jin. Kepada jin ni pada furu' agama, pada hukum hakam syariah, bukan pada usuluddin. Sebab itulah bab agama ni usuluddin hak nombor satunya. Hak tetap dah tu hak nombor satu. Bab furu' agama semayang. Ummah dahulu semayang juga tapi tak sama. Puasa, ummah dahulu puasa juga tapi tak sama. Wudu, ummah dahulu pun ada wudu juga tapi tak sama. Ni. Bab furu' tak sama. Allah nak perwajibkan, ummah dahulu tak wajib. Allah nak mengharamkan, ummah dahulu tidak haram. Ummah dahulu tidak diharamkan, syariat Nabi kita diharamkan. Kemudian syariat Nabi kita pula ada ketikanya hukumnya bagian. Akhirnya hukum tu dinasahkan, dibatalkan. Jadi hukum syariah ni itu terserah kepada Allah. Terserah kepada Allah. Lepas tu tilik kepada asal, semuanya baik belaka. Sebab apa? Sebab Tuhan nak suruh nak larang ni, itu atas kehendak dia tu. Ada hikmah lah. Allah tak nak larang arak di dunia. Dalam syurga tidak dilarang. Tapi araknya lain, memanglah lain. Macam juga makanan dunia dengan makanan syurga, tapi sebutnya makanan, tapi memanglah lain-lain. Tapi namanya arak, walaupun lain-lain tapi namanya arak. Tapi kenapa dibenarkan? Kenapa di dunia tidak dibenarkan? Itu kehendak Allah. Kenapa mula-mulanya dibenarkan, tidak dilarang? Kemudian dilarang minum arak bila kita nak semayang. Di satu pekat satu peringkat. Akhirnya sahabat bila minum arak lepas isyak sebab tak ada dah semayang. Kemudian barulah dilarang sepenuhnya. Ini bab furu' terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab akidah satu saja. Akidah malaikat, akidah Nabi Adam AS, akidah jin, akidah manusia sampai kiamat, akidah yang satu. Sebab tu kita agama nombor satunya akidah, pegangan usuluddin. Bagi pada furu' agama. Jadi Nabi diutuskan menjadi rasul kepada jin pada furu' agama. Menjadi rasul kepada kita ummah pada usul agama dan pada furu' agama. Tapi pada usul agama, tapak agama pegangan sama dengan Nabi Adam salam sampai kiamat. Jadi Nabi kita menjadi rasul kepada Arab, Ajam, jin dan manusia. Maka menasahkan, membatalkan syariahnya itu, syariah Nabi SAW akan segala syariah Nabi yang dahulu-dahulu. Inilah hak Nabi kita hak paling lebih. Sebab apa Nabi kita lah, Nabi syariah Nabi kita ni membatalkan syariah Nabi-Nabi Rasul yang terdahulu. Itu ada tu syariah korban, syariah haji, itu kan syariah Nabi Ibrahim AS. Tidak, itu syariah Nabi SAW, tetapi serupa dengan syariah Nabi Ibrahim. Bukan kita pakai syariah Nabi Ibrahim. Syariah Nabi kita membatalkan syariah Nabi-Nabi Rasul-Rasul yang terdahulu. Tapi ada yang serupa, tapi bukan syariah Nabi Ibrahim AS. Syariah Nabi SAW, syariah Nabi membatalkan syariah Nabi yang dahulu-dahulu. Dan iaitu Nabi SAW penghulu segala manusia. Dan iaitu Nabi SAW terlebih afdal, terlebih afdal daripada segala anbiya, segala nabi-nabi yang dahulu. Ini cerita bah kedudukan Nabi SAW. Diutuskan pada sekalian Arab dan Ajam, jin dan manusia. Dan syariah Nabi ini membatalkan syariah yang terdahulu. Ini kelebihan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم علمنا علم الأكاديمين وفهمنا فهم السابقين وارزقنا رزق الطالبين. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.